Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nufqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman nurrifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kehidupan kepada kita pada waktu pagi ini, dapat kita melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita dijemput nanti dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan pengajian kitab Qalbun Salim, syarah penawar bagi hati yang telah pun ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah ta'ala, ingin saya berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT untuk kita sama-sama membantu pihak masjid, iaitu Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang, dengan kita menginfakkan sedikit harta ataupun sedikit rezeki yang telah Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati rezeki yang telah dikurniakan kepada kita. Apatah lagi kita nak masuk kepada bulan Ramadan, yang mana keperluan pihak masjid itu sangat-sangat memerlukan untuk mendapatkan dana bagi menghidupkan ihya Ramadan yang akan datang. Jadi sama-samalah kita membantu pihak masjid. Mudah-mudahan itu akan memberi kebaikan kepada diri pribadi kita sendiri. Pada pagi ini kita akan menyambung kepada syarahan Qalbun Salim, iaitu pada bab cara mensyukuri nikmat mata. Salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu dengan panca indera boleh kita melihat dan boleh kita memilih sesuatu yang baik. Mensyukuri nikmat mata ialah dengan menjaganya, dengan melihat apa saja yang baik, dan mencegah mata kita itu daripada melihat apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bagi laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya atau melihat sesuatu yang tidak baik. Maka itu sangat-sangat penting, apatah lagi kita nak masuk kepada gerbang Ramadan nanti lebih-lebih lagi. Itu sebab Imam Al-Haddad memberikan nasihat tentang mata ini, iaitu Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang wafat pada 1132 Hijrah menyebutkan, mata adalah satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan untuk hambanya. Ia diciptakan untuk membolehkan hambanya melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita itu sangat-sangat dituntut untuk merenung tentang keesaan Allah, ciptaan Allah, baik di bumi, di langit, supaya sesudah itu dia akan bertambah kenal dan yakin terhadap Tuhannya. Iaitu apabila kita melihat salah satu daripada kita mengetahui kewujudan Allah
Azza wa Jalla itu ialah dengan melihat setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bertambah pula ketaatan dan kebaktiannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala apabila melihat kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, sebagaimana dalam perjalanan Isra wa Mi'raj, baginda Nabi SAW diperlihatkan tentang kudrah, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mata juga, kata Imam Al-Haddad, dia boleh berjalan dalam gelap dan menunaikan segala hajat dan keperluan hidupnya. Dengan mata itu tak perlu lagi kita bertongkat seumpama orang yang tidak mendapat nikmat melihat. Dan juga dia boleh menggunakan mata itu untuk keperluan hajat, keperluan hidup, boleh berniaga, boleh melihat, boleh memilih dan berbagai-bagai lagi. Jika mata itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang kerananya Allah SWT menciptakannya, maka terkiralah dia daripada golongan orang yang taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukuri nikmatnya. Kalau betul digunakan, kalau tidak, itu yang dinamakan zalim, iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa tujuan Allah mencipta mata kita? Bukan untuk kita melihat sesuatu yang buruk, tetapi untuk kita gunakan yang faedahnya nanti adalah untuk diri pribadi kita di akhirat. Jika mata dibiarkan tidak terkawal dan dia membebaskannya melihat segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya, seperti melihat kepada wanita-wanita yang ajnabiyah dan gambar-gambar ataupun filem-filem yang menimbulkan nafsu berahi, maka terkiralah dia daripada golongan orang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala serta terdedah dirinya kepada bala dan seksanya. Itu sebab kalau tidak dijaga pandangan mata itu, dalam Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi, kita mengetahui bagaimanakah caranya berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjalan dalam keadaan tunduk ke bumi. Berbeza dengan kita. Kita berjalan pandang sana, pandang sini, habis semua kita tengok. Tetapi Rasulullah menjaga pandangannya, tidak melihat ke sana, tidak melihat ke kiri dan sebagainya. Dalam keadaan tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan. Hikmahnya berjalan melihat pandangan ke bumi itu, pertamanya agar tidak terlihat sesuatu yang tidak baik. Bukankah kalau kita berjalan, kita melihat kanan, kita melihat kiri, kita melihat pelbagai ragam manusia, yang akhirnya timbul di dalam hati kita itu sikap su'uzon terhadap seseorang. Tengok tu, apa nak jadi dengan orang ni, tengok tu. Itu yang akhirnya yang menanggung dosa adalah kita. Kerana kita tidak menjaga pandangan mata kita, itu menyebabkan terkeluar ataupun hati kita itu bersuuzon, bersangka buruk terhadap seseorang dan sebagainya. Ini yang bahayanya. Itu sebab mata ini digunakan untuk benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kami kedua pandangan mata yang banyak menangis di dunia ini. Banyak menangis di dunia ini. Menangis bukan kerana dunia, menangis kerana mengenangkan dosa-dosa kita, mengenangkan kezaliman yang kita lakukan pada diri pribadi kita sendiri, menangis memikirkan bagaimanakah keadaan kita nanti di kubur, di akhirat. Mampukah kita itu menggapai syurganya Allah? Menangis kita. Itu sebab kita itu dituntut untuk kita perbanyakkan solat malam, menangis, beristighfar. Jangan menangis kerana dunia. Ada orang menangis kerana kalah dalam pertandingan nyanyian. Menangis kerana anak tidak lulus periksa di dalam akademik. Sepatutnya kita menangis kalau melihat anak kita tak semayang,
anak kita tak tahu mengaji, menangis kita. Itu sepatutnya baik. Jadi jangan kita bagi orang laki-laki khususnya yang banyak keluar, kerana wanita itu tempatnya di rumah, kurangkan keluar. Tetapi bagi lelaki yang mereka itu mencari nafkah, mereka itu pergi ke pasar dan sebagainya, jauhkan daripada melihat perempuan yang lain selain isterinya sendiri. Kerana isteri itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita menikahi isteri kita pada pertama kalinya? Sebab dia cantik. Sebab dia cantik itu sebab kita terpikat. Jadi tanamkan dalam benak hati kita itu, isteri kita tetap bidadari di dalam rumah kita. Jangan kita melihat yang lain. Kerana fitrahnya, sunatullahnya, seseorang yang dah berkahwin, bila dah berkahwin, dia mula jemu dengan isterinya. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Ataupun melihat hamba sahaya, tetapi hamba sahaya tidak ada lagi di zaman ini. Dan mahramnya iaitu yang boleh dilihat, seumpama kakaknya, ibunya, dan juga tidak melihat daripada sesuatu, seumpama bagi wanita melihat aurat lelaki. Itu juga perlu kita jaga. Oleh itu kamu hendaklah senantiasa menjaga pandanganmu, kerana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka. Tengok dalam Al-Quran disebut orang lelaki-lelaki. Dzalika azkalahum innallaha khabirun bima yasnaun. Dan memelihara betul-betul orang lelaki ini, ditekankan di dalam Quran. Kehormatan mereka yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang pandangan mata inilah yang jahat, yang menyebabkan apabila kita melihat sesuatu yang mengujakan hawa nafsu kita, mula kita bersangka sesuatu yang berkhayal-khayal, berimajinasi dan sebagainya. Ini sangat-sangat bahaya. Jadi ayat yang dibacakan ini di dalam surah An-Nur mengajar kita 3 perkara, iaitu pertama kelakuan atau adab dalam kita menjaga pandangan, iaitu kelakuan atau adab yang baik. Keduanya memberitahu kita tentang keadaan mata kita dan menakutkan kepada kita, kerana Allah Maha melihat setiap perbuatan hamba-Nya. Mungkin orang lain tak pandang, orang lain tak tengok. Kita sendirian di rumah, apa yang kita lakukan tak ada siapa pun melihat. Di zaman teknologi ini, di zaman yang serba canggih ini, semua saja dengan menekan di handphone, menekan di iPad, menekan di mana saja, semua boleh disaksikan tanpa dilihat oleh orang lain, tetapi Allah Maha melihat. Ini perlu kita jaga. Kemudian mengajar kelakuan adab yang baik ini, yang pertamanya itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada apa saja yang tidak halal melihatnya, dan memelihara kehormatan mereka daripada apa saja yang tidak halal melakukannya. Jaga kehormatan diri dan sebagainya. Jadi melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk berkelakuan baik.
Dengan pertamanya menjaga mata daripada melihat yang haram, yang keduanya menjaga kemaluan daripada melakukan sesuatu yang haram. Sebab pandangan mata itu apabila teruja nafsu dia tu, maka ia akan terbit naluri yang tidak baik yang menyebabkan kemaluannya juga akan melakukan dosa. Akhirnya kita berdosa. Itu dia. Oleh itu wajib kata setiap hamba menjunjung perintah Tuhannya. Jika tidak, adalah perangai yang tidak baik dan dia wajar dimurkai dan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nakkan menjauhkan diri kita daripada seksaan Allah. Maka jangan kita itu menyeksa diri kita sendiri. Kerana Allah SWT amat kasih, amat sayang kepada kita, maka Allah turunkan ayat ini sebagai peringatan, sebagai nasihat untuk kita. Itu tujuannya. Baik. Yang keduanya tadi itu memberitahu di mana Allah SWT berfirman, zalika azkalahum. Allahumma salli ala sayyidina. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Apabila kita menjaga pandangan kita itu, lebih sucilah bagi kita. Kerana bagi wanita, bagi laki-laki yang telah pun beristeri, perlu apa lagi untuk kita melihat wanita-wanita yang lain? Kerana isteri kita telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala yang halal untuk kita. Maka di dalam ayat ini, zalika azkalahum, Allah SWT memberitahu tentang pertamanya menjaga mata daripada melihat yang haram, dan keduanya menjaga kemaluan daripada melakukan yang haram. Kedua-duanya adalah sebab yang pertama untuk membersihkan hati daripada segala dosa. Itu sebab hati kita ini jangan kita kotorkan. Jangan hati kita itu berfikir sesuatu yang tidak baik. Kemudian memperbanyakkan amalan kebaikan. Di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia berkata, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Kemuliaan dunia dengan harta. Ada harta, gunakan ke jalan Allah, terutamanya membantu pihak masjid Al-Mustaqim. Terlebih lagi yang banyak memberi manfaat kepada kita. Walaupun kita dikekang dengan PKP, masih juga Masjid Mustaqim ini ingin berkongsi ilmu dengan kita dan sebagainya. Dan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Kita nak jadi orang yang soleh, kita selalu berdoa kan, agar anak kita menjadi anak yang soleh, yang perempuan menjadi soleha. Sebelum kita jadikan mereka itu anak yang soleh, anak perempuan yang soleha, kita dahulu mesti jadi orang yang soleh. Mesti ada qudwah hasanah, tunjukkan kepada mereka bahawa kita juga adalah orang yang soleh. Barulah padan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan menyebabkan anak kita juga akan mengikut jejak kita. Kemudian menakutkan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan secara batin, seperti mana dia mengetahui yang zahirnya. Laki-laki ni kadang-kadang jahat. Dia pakai cermin mata hitam, tapi menjeling pada yang lain. Bahaya tu. Mungkin isterinya yang sebelah tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui apa yang dijelingkan tu. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menakutkan hamba-Nya dengan, jika perbuatan hamba itu baik, maka Allah SWT akan membalasnya dengan pahala kebahagiaan dan syurga. Itu yang kita harapkan, iaitu siapa yang tak nakkan syurga,
Siapa yang tak nakkan pahala? Jadi faedahnya ciri-ciri orang yang ingin dekat kepada Allah SWT dan negeri akhirat, antara ciri-ciri orang yang memiliki keinginan untuk dekat kepada Allah SWT dan negeri akhirat ialah dia tidak mendengar suatu fadilat, keutamaan atau amal baik yang boleh menjadikan dirinya dekat dengan Allah SWT dan negeri akhirat. Iaitu ciri-ciri nak dekat kepada Allah dan negeri akhirat, tidak mendengar suatu fadilat, keutamaan atau amal baik yang boleh menjadikan dirinya dekat kepada Allah dan negeri akhirat, melainkan dia akan berusaha dengan bersungguh-sungguh secepat mungkin dan menggunakan seluruh tenaga untuk mendapatkannya. Usahalah. Semuanya perlu kepada ikhtiar. Nakkan taufik, nakkan hidayah, nak menjadi orang yang soleh, nak orang menjadi orang yang berilmu, perlu pada ikhtiar, perlu kepada usaha, bersungguh-sungguh. Dia akan berusaha mengamalkan fadilat-fadilat atau sunat-sunat yang dia dengar, walaupun hanya sekali seumur hidup. Sesungguhnya buah ilmu adalah amalan. Itu sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, beramal tanpa ilmu adalah sia-sia, berilmu tanpa amal itu gila. Apa guna menuntut ilmu kalau tidak beramal? Paling tidak sekalilah seumur hidup lakukan solat sunat tasbih. Nanti pada tibanya malam nisfu Sya'ban yang akan datang, tuan-tuan dan puan, lakukan solat sunat tasbih. Kalau nakkan syurga, kata ulama, dirikan solat sunat tasbih. Itu di antara amalan pada malam nisfu Sya'ban. Walaupun sekali seumur hidup untuk kita melakukannya, amalan-amalan tersebut. Jangan sampai tak pernah melakukan sekali seumur hidup. Solat duha tak pernah, solat tahajud tak pernah, solat taubat tak pernah, solat tasbih tak pernah. Allahu Rabbi. Zalim kita. Zalim kepada apa? Zalim kita kepada diri kita sendirilah. Rugilah kita itu kalau kita menzalimi diri kita sendiri. Baik. Baik. Kemudiannya 6 perkara petunjuk menuju syurga. Kita mintakan syurga kepada Allah SWT. Layak ke tidak? Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahi wajhah memberikan petunjuk untuk menuju syurga dengan 6 perkara. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Iaitu sesiapa yang mengumpulkan 6 perkara padanya, nescaya dia tidak meninggalkan usaha untuk mencari syurga dan lari daripada neraka. Kalau nakkan syurga, beramal seumpama ahli syurga. Ahli syurga, kita tengok. Mungkin kita tidak tahu siapakah yang akan masuk ke dalam syurga. Tetapi di dunia, kita boleh dah melihat orang ini subuhnya tak pernah miss. Semayang tepat pada waktunya, dijaga semayang berjemaah, puasanya, hajinya, zakatnya, lisannya, semua dijaga. Itu ahli syurga. Iaitu pertamanya kata Sayyidina Ali karamallahi wajhah, dia mengenal Allah SWT lalu mentaatinya. Kenal siapa yang menciptakan kita, tahu kenapa Allah SWT ciptakan kita, apa tujuan hidup kita dan ke mana kita akan dikembalikan nanti. Barulah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab penting untuk kita juga mempelajari ilmu akidah. Ilmu akidah untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, kewujudan Allah, keberadaan Allah itu perlu kita tahu. Kedua, dia mengenal syaitan, lalu menderhakainya, tidak mengikut telunjuknya. Sebab tahu syaitan senantiasa membisikkan sesuatu yang tidak baik. Itu sebab iblis ataupun syaitan ini Allah tetapkan ada pada diri kita. Di saat kita diciptakan oleh Allah SWT, Allah mencipta 2 makhluk untuk kita.
Malaikat mulhim sebelah kanan, iblis syaitan sebelah kiri, yang disebut sebagai waswahan. Jadi berperanglah dua ni. Malaikat dia membisikkan ilham kebaikan kepada kita. Adapun iblis syaitan membisikkan perkara yang was-was kepada kita. Akhirnya kita tidak yakin untuk beramal soleh. Lalu kita meninggalkan segala amal-amal yang soleh yang boleh menjadikan kita itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita itu mengandaikan amal ini hanya sunat saja, tak payahlah kita buat. Ini sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Dan dengan secara ikhlas kita itu beribadat kepada Allah SWT, kerana yang Allah SWT melihat ialah hati kita, niat kita, bukan kerana manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pula pada amalanmu, tetapi ia memandang kepada hati dan niatmu. Betul-betul jaga hati, jaga niat dalam melakukan kebaikan itu. Itu sebab kita itu mempelajari kitab ini, kitab tasawuf ini, iaitu menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat tercela, takhali, dan menghiasinya dengan akhlak yang diredai oleh Allah SWT, tahalli. Ini yang kita nak. Itu sebab kalau kita itu suka bertemu dengan Allah, Allah SWT juga suka nak bertemu dengan kita. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man ahabba liqa Allah habballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Akan tetapi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Mudah-mudahan kita itu jangan jadikan ilmu itu hanyalah sebagai tidak ada manfaatnya. Jangan. Kerana di dalam Matan Zubat oleh Syekh Ruslan mengatakan, famalimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzibun min qadli ubadil wasan. Sebab orang alim, kalau yang ada ilmu, mengerti, dia tahu ilmu itu, tapi dia tak nak amalkan, sedang dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Allahu Rabbi. Berhati-hati juga jadi orang alim ni. Apabila dapat ilmu, kena dia amalkan. Ketiga, dia mengenal kebenaran lalu mengikutinya, yang hak-hak saja diikuti. Apatah lagi dalam akidah, kita mengetahui kebenaran kita itu, yang mengikut ijma' ulama'. Jangan kita ikut jalan-jalan yang boleh membawa kepada kekeliruan ataupun kesesatan. Keempatnya, dia mengenal yang batil lalu menjaga diri daripadanya. Banyak perkara-perkara yang batil perlu kita jauhi. Kemudiannya, apa lagi? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia mengenal dunia lalu menolaknya. Sebab dunia ini tipu daya semata-mata. Dunia ini dihias begitu rupa yang menyebabkan kita itu tertawan, tergoda dengan keindahannya. Bukan kata tak boleh ambil dunia, tetapi berpada-padalah dalam mencari dunia. Silakan cari dunia, tetapi akhiratkan dunia yang kita ada. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia mengenal akhirat lalu mencarinya. Tahu bahawa akhirat itu khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Jadi perlu apa kita mencari yang tidak kekal? Dunia ini fana, dunia ini tidak kekal.
Tidak ada satu pun yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Tetapi yang kita harapkan ialah ganjaran pahala dengan amalan yang soleh walaupun kecil amalan itu. Baginda Nabi SAW bersabda, la takhiran minal ma'rufi syai'ah. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nampak kecil, nampak remeh. Jangan kita pandang itu sesuatu yang remeh, sedangkan ia sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang, iaitu mata mencuri-curi pandang yang haram, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hati, sama ada keinginan untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan. Itu sebab saya katakan, ini terutama orang lelaki-lelaki lah, pandangan mata itu kena jaga ketika berjalan. Kadang-kadang di sebelahnya isteri, tapi isteri itu memang tak perasan lah suami ni pakai spek hitam, menjeling sana, menjeling sini, senyum sana, senyum sini, kepada orang lain, ada keinginan. Dia menyebabkan sesuatu yang terfikir, tergambar, terkhayal. Kalau dia ni lah jadi isteri aku, kalau lah dia ni lah aku dapat. Itu yang banyak berlaku. Itu sebab zaman ini zaman uzlah, tuan-tuan dan puan. Jaga pandangan mata, jaga pergerakan kita. Tak perlu kita keluar banyak-banyak. Jangan nak window shopping, jalan sana, jalan sini. Itu sangat-sangat bahaya. Kerana mata ini merosakkan kita. Kita nakkan mata kita itu melihat sesuatu yang baik. Melihat sesuatu yang boleh menenangkan pandangan hati kita. Tengok Quran, tenang hati kita. Tengok wajah ibu dan ayah kita, Masya Allah, Tabarakallah, tenang hati kita. Walaupun waktu PKP ini kita tidak boleh merentas negeri, gunakan teknologi canggih kita, video call dengan kedua ibu dan ayah kita. Boleh tak kita melihat mereka? Masya Allah, ganjaran pahala di sisi Allah SWT melihat wajah ibu dan ayah kita. Melihat Kaabah, begitu juga. Kalaupun kita masih lagi belum berpeluang untuk mengerjakan ibadat haji, ibadat umrah yang secara langsung melihat Kaabah, paling tidaklah tuan-tuan dan puan, siapkanlah gambar Kaabah, letaklah kat rumah, pandang, renung gambar Kaabah itu. Allah. Kerana melihat Kaabah ganjarannya pahala. Melihat wajah ibu dan ayah itu ganjaran pahala. Melihat dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, Tabarakallah. Begitu juga para isteri melihat suami dengan pandangan kasih sayang yang menyejukkan hati suami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sejuk pandangan mata kita melihat segitu. Dan sebagainya. Daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman, iaitu siapa dia ni? Huzaifah bin Yaman ini sahabat Nabi SAW yang dikenali dengan pemegang rahsia Rasulullah SAW. Dia pegang rahsia kuat. Kita pegang rahsia tak kuat. Gaduh buka rahsia. Itu kita. Dilahirkan di Madinah. Kita kenal dulu dengan sahabat Nabi, ya. Baik. Ikut serta hampir setiap peperangan kecuali perang Badar. Sangat tahu rahsia orang munafik di Madinah. Hebat. Mengetahui orang munafik, dia akan khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Sayyidina Umar hanya akan mensolatkan jenazah apabila Huzaifah ikut serta mensolatkannya. Sebab Sayyidina Umar tahu Huzaifah ini, dia tahu orang munafik. Orang munafik tidak akan disolatkan oleh para sahabat. Orang munafik, ciri-ciri munafik ini kita tahulah, tanda-tandanya. Kalau berjanji selalu mungkiri, apabila memegang amanah selalu mengkhianati,
Apabila berkata-kata selalu berdusta, berbohong. Itu di antaranya. Wafat di Madain pada tahun 34 Hijrah ataupun 35 Hijrah, 30 hari selepas Sayyidina Uthman Ibn Affan syahid. Itu dia sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min siha mi iblis. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan adalah seperti anak panah beracun daripada anak panah iblis. Allah. Faman tarakaha adzaqahullahu ta'ala ibadatin tasurruh. Kerana sangat cepat ia membinasakan sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan merasakan kemanisan ibadah kepadanya dan yang menggembirakannya. Itu sebab yang kita nakkan itu kemanisan ibadah, sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Muqaddimah Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ibadah adalah buah hasil daripada ilmu. Faedah daripada umur, hasil jerih payah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat, barang berharga daripada awliya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa, balasan untuk orang yang luhur, tujuan orang yang memiliki tujuan mulia, petanda orang yang mulia, perbuatan yang berani melakukan kebajikan, pilihan orang yang berwaspada, jalan kebahagiaan dan jalan menuju ke syurga. Itu dia ibadah. Untuk menuju tujuan tersebut, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, merupakan satu perjalanan yang amat sulit, payah. Nak beribadat ni, nak bangun tahajud payah, nak bangun subuh pun ramai lagi. Ini hari Minggu ni, ramai belum bangun lagi sebab tak kerja. Sulit sangat, penuh liku-liku. Nak keluarkan infak payah, halangan dan rintangan banyak sekali yang harus dilalui. Cubaan yang selalu mengelilingi, banyak cubaan akhir zaman ini, lebih lagi banyak cubaannya. Banyak yang mengujakan hawa nafsu kita. Berbagai macam musuh yang harus dihadapi. Musuh bukan sahaja di luar sana, kadang-kadang dalam rumah sendiri pun menjadi musuh bagi kita. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, anak-anak, isteri-isteri, harta menjadi musuh bagi kita. Maksudnya ujian yang Allah beri kepada kita. Sedangkan orang yang mahu diajak untuk ibadah agar sampai tujuan tersebut sedikit, tak ramai. Buktinya, pagi ni kita buat kuliah kan, berapa ramai tuan-tuan yang nak tengok? Tak ramai, sulit. Sebagaimana sulitnya baginda Nabi SAW dalam melakukan dakwah. Bukan senang nak ajak orang buat kebaikan, nak ajak orang pergi masjid, nak ajak orang suruh infak untuk Masjid Al-Mustaqim. Payah tuan-tuan, sukar. Tapi kalau ajak pergi shopping, Masya Allah, Tabarakallah, ada offer, ada sale, itu ramai pergi. Bahkan orang yang mahu menolong pun juga sedikit, tak ramai orang mahu membantu jalan dakwah ini. Jalan dakwah ini penuh dengan liku, penuh dengan kesulitan. Berbagai alasan lah orang bagi. Alah, nak belajar apa dah tua? Nak belajar apa? Allah, ustaz ni tak sedap dah. Tak kelakar lah ustaz ni. Macam-macam lah kan. Alasan-alasan kita itu untuk mengelakkan diri kita daripada mempelajari ilmu. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, nanti kita penuhkan diri kita itu dengan ilmu pengetahuan. Duduk dalam majlis ilmu. Sekarang di seluruh wilayah dah boleh dah diadakan majlis ilmu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, tak boleh dah. Jadi kita ambil kesempatan tersebut
saya juga ingin mengiklankan tempat saya. Saya tinggal di Desa Pandan, tuan-tuan dan puan. Saya siapkan tempat pengajian di belakang rumah saya ini, masya-Allah tabarakallah, tak besar mana, yang boleh memuatkan seramai 15 orang dengan mematuhi SOP. Maka kita buat kuliah duha. Setiap hari Isnin ada kuliah duha, kitab Al-Azkar. Hari Rabu, kitab Alam Akhirat Imam Qurtubi, kuliah duha. Pada waktu maghribnya kita ada pula pengajian tentang ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bulan Ramadan pada waktu paginya bermula pukul 8 pagi hingga 9 pagi kita akan buat tadabbur Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan di tempat saya ini. Jadi tuan-tuan dijemputlah, kebanyakannya muslimat yang hadir ni. Kebanyakannya muslimat yang hadir kerana saya ada dua kumpulan ketika sebelum PKP dulu. Kita ada buat kumpulan, satu Nurul Zikra, selepas subuh kita baca Yasin, kita berzikir, kemudian kita buka kitab sampai hampir pukul 8 selepas duha baru kita selesai. Kemudian satu lagi kumpulan kita sebut sebagai Nurul Qalbi, cahaya yang hati yang tulus, iaitu kita adakan kuliah duha setiap minggu bagi jemaah-jemaah muslimat, terutamanya bagi orang-orang yang pencen, tak ada kerja kan, pencen. Jadi peruntukkanlah 1 jam belajar ilmu. 24 jam Allah bagi. 1 jam takkan tak boleh. 1 jam duduk kedai boleh kan? Baik. Maka dengan itu memang akan ada kesulitan, akan ada halangan, akan ada orang yang cuba mengganggu, gugat dan sebagainya. Tetapi itulah jalan dakwah. Berdakwah ni bukan untuk mencari populariti, bukan untuk mencari ramainya orang like, ramainya orang share, bukan. Jangan cari yang tu. Apa tujuan kita itu? Menyebarkan ilmu, menuntut ilmu, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan ganjaran pahala kepada kita. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Syurga dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dan neraka dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan. Jadi syurga dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan banyak. Ada apa nama ni, SOP kita tu nak masuk syurga, itu tak boleh, tengok perempuan tak boleh, tengok yang haram tak boleh, kaki tak boleh melangkah tempat yang tidak diredai Allah. Semua banyak tak boleh di dunia ini, banyak halangannya. Penjara, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Tapi neraka sesuatu yang mengujakan di dunia. Baik, itulah dia. Baik. Maka dengan itulah pemeliharaan mata ini sangat-sangat penting untuk kita menjaganya, agar kita itu tidak menggunakan nikmat pandangan mata kita itu sesuatu yang boleh menyebabkan kita sendiri yang akan binasa di akhirat nanti. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zarrata sahmun min sihami iblis masmum man tarakaha min makhafati ardatuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan, sebab lelaki ni jahat adalah anak panah daripada anak panah iblis yang beracun. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepadaku, kata Allah, aku akan menggantikannya dengan iman yang dia akan rasakan kemanisannya dalam hati. Hadis rawahul al-Hakim.
di dalam Al-Mustadraknya, dan beliau telah mensahihkannya, dan Imam At-Tabrani dalam Al-Khabir. Adapun ulama lain yang menyebut hadis ini, seumpama Imam Hasami yang menyebutkan dalam Majma' Az-Zawaid, itu masuk dalam hadis kursi, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Ittifah As-Saniyah bil Al-Hadis Al-Kursiyah. Nabi Isa alaihi salam bersabda, "An-nasrata tazra'u fil qalbi syahwah wa katha biha li sahibiha fitnah." Pandangan boleh menimbulkan rasa berahi di hati, dan ia sudah cukup untuk menjadikan tuannya mendapat fitnah. Allah. Itu sebab akhir zaman ini banyak-banyakkan uzlah. Saya berpesan pada diri peribadi saya sendiri, kepada kaum yang sejenis dengan saya, laki-laki, kurangkanlah kita itu keluar tanpa ada tujuan. Ada tujuan baru keluar, tak ada tujuan duduk saja di rumah. Itu lebih baik. Sebab nak jaga ni mata ni nak jaga. Di luar sana, masya-Allah tabarakallah, kita bukan berada di Yaman, kita bukan berada di tempat-tempat yang mana wanitanya itu tertutup aurat mereka itu, sehingga kan kita pun tengok pun serba hitam, pakai niqab, kita pun tak teruja macam tu. Tapi di sini tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, buka saja pintu rumah, Allah, berbagai-bagai yang boleh kita lihat. Sehingga kan sepatutnya wanita-wanita Islam, wanita-wanita Islam kita, wanita yang berbangsa Melayu, jagalah penampilan kamu ketika keluar rumah. Tak malukah kamu kepada Allah? Kalaupun tak malu kepada kami-kami ini, tak malu kepada orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, tak malu kepada tuan-tuan imam, paling tidak malulah kepada Allah yang menciptakan bentuk tubuh kamu itu. Yang kamu dedah-dedahkan itu adalah aib kamu. Kenapa kamu nak dedahkan aib kamu sendiri, sedangkan kamu tak mahu orang menyebarkan aib kamu, sedangkan kamu sendiri menyebarkan aib kamu sendiri dengan terbukanya aurat kamu itu. Ini yang fitnah akhir zaman pada hari ini. Allah, wanita-wanita, tolong jaga, tolonglah berpakaian yang sopan, tolonglah berketerampilan peribadi yang mulia sebagai seorang muslimah. Ini penting. Tetapi kalau kita berketerampilan, kita berpakaian sebegitu, ia merosakkan pandangan orang-orang lain, yang menyebabkan berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Kita tidak salahkan kepada wanita saja, laki-laki pun begitu juga, agar kita itu tidak mengkhayal-khayalkan sesuatu yang tidak baik. Jadi dua-dua kena jagalah. Itu sebab PKP ini kadang-kadang bagus, bukan tak bagus. Cuma PKP yang kedua ni dilonggarkan, boleh keluar. PKP yang pertama tak boleh keluar. Suami tengok isteri, isteri tengok suami, itu bagus. Itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Tetapi apabila dilonggarkan boleh keluar, Allah, isteri kadang-kadang yang keluar menjadi tontonan suami-suami laki-laki yang lain. Ini juga perlu dijaga, sebab iblis tidak akan tinggal senyap. Dia akan senantiasa membisikkan godaan-godaan yang memberahikan kepada kita. Ini perlu kita jaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, cukuplah sekadar itu pada pagi ini, untuk kita membahaskan dalam kitab Qalbun Salim dalam bab mensyukuri nikmat mata dan cara-cara kita menjaganya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu akan memberi manfaat, terutamanya kepada diri pribadi saya sendiri,
Begitu juga kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan menyampaikan kita kepada bulan yang sangat mulia, yang sangat-sangat kita nantikan. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Dan saya berpesan juga kepada tuan-tuan dan puan, pada malam nisfu Syaban nanti jangan tidur, kerana pada malam itu malaikat turun rapat ke bumi untuk memberikan kepada kita kebaikan, dan Allah SWT memandang setiap hambanya dan diampunkan dosa-dosa hambanya, dan yang kita jagalah diri kita. Dan kalau boleh pada malam nisfu Syaban dirikan solat sunat tasbih, dan juga perbanyakkanlah amalan-amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.